Betul. Pastinya bekerja daripada rumah ni ada cabaran-cabarannya dan hari ini kita nak mengupas mengenai topik ini bersama dengan ini memang sentiasa bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia dan juga Selamat Malam Malaysia. Perundi motivasi kita Cik Nur Azmi. Apa khabar Cik Mi? Sihat alhamdulillah ya. Hari ini bekerja juga dari rumah? Hari ini bekerja dekat rumah. Okey, alhamdulillah. Tapi apa-apa pun sebenarnya kita nak tahu bekerja dari rumah ini bukan ini pertama kali dilaksanakan. Kita sudah pun melaksanakannya sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac yang lalu. Jadi satu perkara yang bukan baharu tetapi mungkin ramai yang masih cuba untuk mengadaptasi dengan transisi antara bekerja dari rumah dan bekerja secara fizikal. Jadi untuk kali ini Cik Mi, satu perkara untuk diadaptasikan itu di Lembah Kelang saja. Bagaimana kita nak melihat situasi ini secara keseluruhan dan juga secara asasnya untuk diaplikasikan kepada pekerja-pekerja yang secara tiba-tiba mendapat arahan tersebut? Okey, terima kasih Ismail. Kita perlu ingat tujuan utama untuk PKPB ini adalah untuk kita mengurangkan pergerakan keluar masuk di dalam kawasan zon merah ke kawasan zon hijau dan sebagainya. So kita nak mengurangkan pergerakan. Jadi dia bersasarlah dan bersyarat di Lembah Kelang, Sabah, Labuan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi perkara ini kita kena melihat sesuatu paradigm shift untuk kita berubah dan menerima norma baru ini. Bekerja dari rumah adalah salah satu pilihan ataupun options yang kita boleh pertimbangkan untuk kita terus mengawal penularan COVID-19 dengan mengadakan kerja daripada rumah ini sebagai satu pilihan kita. Baik. Kita tahu ya lumrah manusia ni sebenarnya bila kita menghadapi tekanan ataupun cabaran lagi cepat kita bertindak dan kita pun lebih produktif sebenarnya. Tapi bila kita bekerja di rumah tanpa melihat wajah bos, majikan ni, tanpa ada rakan-rakan sekerja, bagaimana sebenarnya untuk mengekalkan momentum kerja di pejabat dan juga di rumah itu? Terima kasih Ika, soalan yang baik itu. Bagi mengekalkan momentum untuk kerja dari rumah agar sama dengan di ofis, memang satu cabaran yang sangat besar. Mungkin di Malaysia ataupun di negara Asia, benda ini sesuatu yang baru. Tapi tidak di company yang international macam Apple, Google, mereka dah biasa kerja from home. Untuk kita perlu banyak untuk mengadaptasi teknologi yang sedia ada. Contohnya, kita boleh pakai di Zoom meeting, Skype, StreamYard, Google Meeting dan sebagainya untuk kita mengambil salah satu options pilihan untuk kita terus bekerja dengan kita punya tim di office dan di rumah. Namun kita kena ingat bila kita berada di rumah sebenarnya kita bukan sahaja buat kerja di pejabat. Bila kita kat rumah, kita buat kerja rumah juga sekali. Tapau sekali kan. Jadi bila kita ada anak-anak, macam Cik Mi dah berumah tangga, ada anak-anak. Jadi anak-anak akan melihat ayahnya ada di rumah atau ibunya ada di rumah. Jadi adalah masa itu hak untuk anak-anak. Anak-anak tak faham maksud kerja dari rumah. Namun kita kena buat suatu garis panduan untuk kita di rumah. Kita janganlah bekerja di dalam bilik tidur ataupun di tempat tidur. Jadi kita akan rasa lagi malas. Jadi kita kena setkan satu tempat yang spesifik, maybe di ruang tamu untuk kita bekerja. Ramai juga orang cakap ni Ika dengan Ismail. Kadang-kadang dia malas nak kerja daripada rumah sebab dia takkan bangun daripada katil. Itu yang kita risau. Betul? Ya. Okey, sudah semestinya bekerja daripada rumah ni memerlukan disiplin yang tinggi. Kerana kalau di pejabat itu kita masih lagi mempunyai rakan-rakan ataupun klik yang boleh membantu sekiranya ada beberapa tugasan yang boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Betul. Tapi bekerja dari rumah ini dia dah tertakluk kepada tanggungjawab individu untuk mempunyai disiplin dan juga kendiri yang amat padu dan juga jitu. Betul. Jadi bagaimana untuk kita menetapkan disiplin itu walaupun 4 jam di rumah tetapi 4 jam itu bersama dengan 8 jam berada di pejabat? Soalan yang baik daripada Ismail. Jadi nak mengekalkan disiplin tu penting sangat. Maybe Cik Mi boleh bagi cadangan ataupun tips. Bila kita bangun pagi, walaupun kita bekerja di rumah, kita bangun pagi, kita kena pastikan kita mandi dulu. Mandi, dress up, seolah-olah kita nak pergi tempat kerja. Dan yang paling penting, jangan pakai pyjamas lah. Kita bila dah mandi, terus tukar baju t-shirt ke ataupun baju yang proper untuk kita rasa kita selesa untuk bekerja. So mindset kita masa tu kena fikir, saya bekerja dari rumah, saya kena dress up macam nak pergi kerja. The only different, bezanya adalah kita tak ada travel. Kita tak akan naik kereta, stuck kat jam, tak ada. So kita akan make sure kita duduk kat ruang tamu dengan laptop kita dan barang-barang kerja, dokumen dan sebagainya untuk kita buat daripada rumah. Dari situ, kita punya big boss pun akan tengok,
pekerja saya ni online, nampak dekat dalam email dia masih online, email dia masih on, and then kerja-kerja yang perlu buat dilakukan sebaik mungkin. Mungkin respon dia akan lambat sedikit, tetapi maknanya kita bekerja kat situ. Betul. Sebab kita dah biasa daripada dulu lagi. Kalau kita di office, kita akan ada FaceTime. Kita akan jumpa bos kita face to face macam ni. Tapi bila kita di rumah, bos kita tak nampak kita buat apa. Jadi dia menimbulkan pelbagai pertanyaan. Ini tidur lagi ke? Tak bangun-bangun lagi ke? Ke merayap ke mana kita tak tahu kan. Jadi benda macam ni Cik Min cadangkan untuk kita setkan satu tempat dan pastikan kita lakukan kerja dari rumah ni dengan betul-betul jujur lah. Kalau katakan contohlah, ada juga dia kata, Cik Mi, kadang-kadang saya ada masalah dengan anak-anak kat rumah. Perlu tak saya beritahu bos saya? Jawapan Cik Mi senang je. Kalau ada masalah dengan anak, jujur, bagi tahu pada bos, saya ada masalah. Anak saya ni demam contohnya. Saya perlukan attention, jaga dia sekejap. Mungkin dalam setengah hari ni saya terpaksa concentrate dengan anak saya. Bagi jujur dengan bos. Bila kita jujur dengan bos, dalam apa hubungan pun, kalau jujur pun, InsyaAllah bos kita akan faham kita, keadaan kita. Baik. Bila kita bercakap mengenai bos ataupun majikan tadi, bila bekerja daripada rumah ni, dia bukan sahaja menguji betapa produktifnya seorang pekerja itu, tapi juga menguji kepimpinan seorang majikan itu juga sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang Cik Mi boleh kongsikan strategi untuk memastikan kepimpinan seorang majikan itu sentiasa di tahap yang tertinggi walaupun bekerjanya berada di rumah? Soalan yang baik daripada Ika. Ini mesej kepada bos-bos lah. Alhamdulillah saya ada bos yang sangat baik lah. Bos dari syurga saya panggil. Wah. Namun tak dinafikan. Ekon ni. Ekon. Dan ada juga bos yang daripada neraka. Kita tak nak macam tu. Sebab jadi maknanya bos kena ada melambangkan kepimpinan bila bos itu faham, empathize masalah bekerja ataupun cabaran bekerja dari rumah. Sebenarnya banyak sangat cabaran bekerja dari rumah. Mungkin dari segi internet punya coverage pun kadang-kadang bila dekat rumah coveragenya sangat susah dapat. Especially those yang duduk rumah apartments dan sebagainya, mungkin coverage tak berapa nak elok. Jadi banyak kesukaran di situ, tak termasuk lagi macam anak-anak punya cabaran, expectation, kadang-kadang bila suami isteri ada kat rumah pula. Macam yang baru-baru ni, yang sebelum ni pun kita nampakkan banyak isu rumah tangga berlaku, pergaduhan, perceraian, na'udzubillah. So banyak kes penderaan anak-anak pun berlaku juga masa bekerja dari rumah. Maknanya pressure dan tekanan tu ada. Jadi seorang bos yang baik, seorang ketua syarikat yang bagus adalah kena faham situasi di situ, dan kita berikan sedikit flexibility untuk pekerja itu bekerja dan menyesuaikan masa yang sesuai. Ada saya tahu, macam contoh saya sendiri pun, saya bila bekerja dari rumah, saya kena pastikan anak-anak kadang-kadang tengah hari tu dia memang main ligat ke sana, panjat kursi semua kan. Betul. Pastikan anak-anak saya dulu tidur, anak-anak Cik Mi tidur. Bila dia tidur tu pukul 1 sampai pukul 3, this is the best time untuk saya pulun kerja tu. Sebab masa 1 sampai 3 tu untuk saya terus concentrate, reply email saya, buat kerja saya, mana kerja saya yang pending atau tangguh tu saya buat. Jadi saya tahu masa sesuai. Jadi pada majikan yang nampak benda ni, dia akan tengok, kita kena beri sedikit flexibility tapi kena ada response. Ya. Okey. Kalau kita menganalisis kembali, situasi bekerja dari rumah ni adalah disebabkan keterdesakan, situasi yang tidak membenarkan untuk kita keluar dari rumah ataupun merentas daerah dan juga merentas negeri. Cuma apabila PKPP dilaksanakan, kita digagaskan supaya digalakkan supaya membudayakan norma baru bekerja dari rumah. Jadi situasinya itu kita melihat bekerja dari rumah itu bukan norma baru, tetapi disebabkan keterdesakan terhadap situasi-situasi yang menghalang untuk datang ke ofis dan sebagainya. Jadi bila masa yang sesuai untuk kita menjadikan bekerja dari rumah itu sebagai satu norma baru, resam baru, kelaziman baru, bukan hanya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Okey, soalan yang baik daripada Ismail. Cabaran yang berlaku sekarang ni, pandemik COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia. Baik. Jadi mahu tidak mahu kita kena berubah dan memikirkan apa cara kreatif untuk kita bersama-sama memberikan satu kontribusi kepada syarikat secara efektif dan produktif. Sebenarnya cabaran dan ujian ini datang daripada Allah SWT. Kita kena berfikiran terbuka dan kita kena adjust cara kita bekerja. Saya macam tadi Cik Mi cakap, di Malaysia ataupun di negara Asia, benda yang baru bekerja dari rumah. Namun kita kena fikir juga ini adalah satu option serta pilihan terbaik
untuk kita mengurangkan penularan ini. Selagi kita tidak ada vaksin. Hakikatnya sekarang kita tak ada vaksin lagi yang boleh mengubati penyakit ataupun wabak COVID-19 ini. Jadi kita kena berhati-hati dan memikirkan apa jalan terbaik. Cik Mi rasa bila kerajaan mengumumkan bekerja dari rumah, memberikan satu solusi yang terbaik buat masa sekarang. Sebab kes pun nampak kan makin meningkat dan meningkat. Namun alhamdulillah kalau Cik Mi boleh tengok data daripada hari Ahad, Isnin, Selasa sampai Rabu semalam, okey, Ahad kita ada 871. Betul. Tinggi Lepas tu Isnin 865, turun sikit. Pada Selasa 862, turun lagi. Ya. Dan semalam alhamdulillah 732, turun lagi. Jadi graf penurunan tu nampak. Jadi PKBB ni sebenarnya efektif. Cuma kita kena adapt cara kita bekerja. Sekarang ni kerajaan dah tighten kan control untuk kita movement kita tu, untuk reducekan movement, mengurangkan pergerakan. Jadi kerajaan telah perkenalkan PKBB dan efektif hari ini 22 untuk bekerja dari rumah. Jadi ini adalah satu solusi atau langkah bijak dan kita perlu mengambil ini secara hati yang terbuka dan kita kena fikirkan apa jalan terbaik. Maybe pada pihak syarikat pula, pihak syarikat kena fikirkan bagaimana nak support pekerja dia untuk bekerja dari rumah. Mungkin dari segi supporting daripada virtual office kena adakan, mungkin support untuk broadband internet kena support juga dan sebagainya. Sebagai pekerja atau pemimpin ataupun ketua syarikat kena fikirkan kebajikan pekerja-pekerja yang bekerja di rumah. Kesian sebenarnya. Okay. Betul. Bila menyentuh mengenai sokongan itu, kita bercakap mengenai psikologi seperti mana Cik Mi sebutkan tadi. Bila kita bekerja daripada rumah ni, sebenarnya psikologi ni lah. Kita kena pakai baju pun kena segak-segak. Janganlah pakai baju tidur. Bila pakai baju tidur memang mood kita mood nak tidur, bukan mood nak bekerja. Jadi kewajaran sebenarnya pihak syarikat, sebab sekarang kita dah tahu dah PKPV ni ataupun bekerja daripada rumah ni bila-bila masa sahaja boleh dilaksanakan. Kewajaran untuk pihak syarikat mempersiapsiagakan pekerja dia untuk bekerja di rumah. Selain daripada mungkin menawarkan modul-modul psikologi, kesihatan mental, dan juga mereka juga perlu tahu apakah sebenarnya etika-etika mereka bekerja di rumah. Bagaimana? Ya. Okey, soalan yang baik pada Ika. Etika bekerja dari rumah ni kita kena tahu, satu, sebagai pekerja kena tahu buat imah apa pun syarikat kita masih lagi membayar gaji pada kita. Ya. Bila syarikat masih membayar gaji pada kita, adalah satu tanggungjawab kita untuk melakukan kerja kita yang terbaik ikut pada kita punya capability atau kemampuan kita bila berada di rumah. Right. Sudah pastinya akan ada beberapa limitasi bila kita berada di rumah. Namun kita kena ingat, kita kena buat kerja ini dengan ikhlas, jujur. Sebab saya faham kadang-kadang syarikat ada dia punya bad experience dia, di mana pekerjanya sebenarnya tak kerja, pekerja dia buat benda lain. Jadi bila ada seorang dua yang membuat perkara begini, jadi dia memberikan satu impression pada keseluruhannya begitu. Namun kita kena faham itulah concern ataupun orang kata isu yang pihak syarikat risau. Dan kita sebagai pekerja kena berfikir kembali apa yang kita boleh offset, apa yang kita boleh imbangkan balik. Contoh macam Cik Mi cakap, Cik Mi, the best time masa Cik Mi kerja adalah pukul 1 sampai pukul 3 petang. Itu masa Cik Mi yang best time untuk Cik Mi bekerja. Jadi Cik Mi kena pandai imbangi balik dengan apa yang pihak syarikat telah berikan pada Cik Mi, untuk Cik Mi bagi balik sumbangan Cik Mi kepada syarikat yang supaya kita lebih produktif. Okey. Yep. Saya kira kita mungkin perlu berlaku adil kepada pekerja. Mungkin mereka tidak mahu keadaan ini berlaku dan tiada siapa yang meminta pandemik COVID-19 ini berlaku dan melanda negara. Dan saya yakin ada juga pekerja yang tidak culas dalam melaksanakan kerja dan mereka menganggap bekerja secara fizikal itu lebih mudah berbanding bekerja di rumah kerana banyak rintangan dan juga halangan. Cuma bekerja dari rumah itu adalah boleh diaplikasikan sekiranya kita bekerja di pejabat dalam sektor-sektor yang profesional, keuangan dan sebagainya. Apabila kita bercerita tentang sektor-sektor yang melibatkan pertemuan secara fizikal, servis dan perkara-perkara yang dikatakan sebagai bahasan hadapan, bekerja dari rumah itu dianggap tidak rasional ataupun tidak boleh diaplikasikan. Jadi apa mungkin penjelasan terbaik yang boleh dicadangkan supaya kita boleh melihat work from home itu bukan sahaja diaplikasikan untuk pekerjaan di pejabat tetapi juga untuk semua sektor dan juga bidang pekerjaan. Soalan yang baik daripada Ismail. Soalan Ismail ni mengarah
bekerja dari rumah. Okey, bagi maknanya sektor, ada certain sektor yang boleh bekerja dari rumah, ada certain sektor yang tak boleh bekerja daripada rumah. Jadi kita kena imbangi di sini. Namun yang macam semalam MKN ada bagi tahu 10%, MBT pun ada bagi tahu juga 10% saja untuk sektor-sektor tertentu macam keuangan, perakaunan dan sebagainya memang kerja di rumah. Yang lain boleh kerja macam biasa. Namun nak adaptasi semua sektor untuk bekerja dari rumah adalah sesuatu yang agak sukar ya, sebab sebagai seorang manusia kita lebih suka berinteraksi begini face to face daripada kita menghadap depan skrin desktop ataupun laptop dan kita berkomunikasi dan bekerja adalah sangat sukar. Jadi mungkin boleh kita hybridkan, maknanya kita hybridkan 50% kita akan bekerja di rumah, 50% bekerja di office. Kalau kita boleh hybridkan ini, mungkin kita akan dapat satu solusi yang baik di mana kita berikan keutamaan yang mana perlu kita bekerja di rumah dan mana kerja apa yang kita boleh buat di office. Jadi bila kita cuba seimbangkan dan kita prioritisekan job kita tu, mungkin kita boleh dapat satu orang kata win-win situation. Okey. Ya. Sebenarnya kerja dari rumah ni kadang-kadang elok juga Cik Mi fikir. Sebab kenapa? Sebab bila kita di rumah, kita ni sebenarnya fokus dengan keluarga kita, kita fokus dengan kerja kita tak ada masa untuk buat office politics. Orang dah tak membawang sebab dah kerja kat rumah kan. Jadi lebih efisien. Lebih efisien, lebih fokus. Walaupun Cik Mi cakap pukul 1 sampai pukul 3 petang, itu mungkin the best time Cik Mi fokus kerja Cik Mi. Betul. Cik Mi maybe break sekejap dalam sejam tu, Cik Mi break dalam 15 minit. Lepas tu Cik Mi sambung balik, break 15 minit. So frequent breaks pun penting juga untuk kita energize balik. So kalau terus je memang kita akan lemah lah. So, tapi kalau ada breaks in between, which is very good. Dan sebenarnya macam tadi lah, office politik tak ada, kita lebih, orang kata, kita lebih fokus, kita boleh, sebenarnya boleh pilih ruang kat rumah kita tu dekat mana kita nak kerja. Ya, okay. Kan? Setuju. Yang penting disiplin kita sebagai pekerja itu perlu ada dan juga komitmen terhadap pekerjaan itu juga perlu padu dan juga perlu jitu. Betul, sangat kejujuran itu pun perlu ada. Yes. Rezeki itu nanti tidak berkat. Betul. Terima kasih Cik Nur Azmi kerana bersama dengan kami. Kita harapkan agar mereka yang sedang melalui proses work from home atau bekerja dari rumah ini, Cik Mi, mungkin sedikit pesanan untuk mereka yang sedang bekerja dari rumah ini. Apakah antara harapan untuk Cik Mi melihat bekerja di rumah boleh dijadikan satu perkara yang memudahkan urusan kita semua? Okey, Cik Mi nak pesan kepada semua yang bekerja dari rumah, kita kena berfikir terbuka untuk menerima perubahan ini. Kita kena terus berikan kontribusi kepada syarikat, tambah nilai, add value supaya kita dapat bekerja bersama. Sebab kita kena ingat, bila kita kerja dari rumah, kalau tak ada effectiveness, tak ada productivity, company kita punya performance akan turun. Dan kalau performance company kita turun, secara tak langsung, nauzubillah lah, kita akan hilang kerja dan sebagainya. Jadi kita akan terus bagi kontribusi yang terbaik walaupun berada di rumah. Cari masa yang sesuai, best time untuk kita perform masa di rumah. Okey. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Mi kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk mereka sedang melalui dan kita semua sedang melalui PKPB dan juga work from home ini. Ya, betul. Sekarang ni Ismail, kita nak terus sahaja